Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita hari ini bukan soal rakyat tapi soal siswa. Saya Amirul Kursani Yahya sebagai hos anda ditemani oleh dua orang panel kita iaitu Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi iaitu Timbalan Menteri Pendidikan dan juga bekas graduan IPTA iaitu saudara Ahmad Rodi. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu pendidikan swasta. Baiklah, kita mulakan dengan Yang Berhormat Datuk. Okey. Baiklah Datuk. Sedikit pencerahan tentang pendidikan swasta. Baiklah. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan sebelah tadi. Okay, sedikit pencerahan tentang pendidikan swasta. Pendidikan swasta ialah pendidikan yang diberikan kepada pelajar oleh institusi pendidikan swasta, yang mana institusi pendidikan swasta ini tidak dibiayai oleh kerajaan, malah ia dibiayai penuh oleh sektor swasta itu sendiri. Secara umumnya pendidikan swasta ini dikategorikan mengikut peringkat pendidikan, iaitu daripada peringkat prasekolah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Jadi pendidikan swasta ini terbahagi kepada dua, iaitu institusi pendidikan swasta dan juga institusi pendidikan tinggi swasta. Okey, jadi tadi Datuk ada bagi tahu sikit tentang IPS dan juga IPTS. Jadi boleh Datuk perincikan sedikit tentang IPS dan IPTS tersebut. Okey macam ni. IPS iaitu institusi pendidikan swasta. Institusi pendidikan swasta ini ialah menawarkan pendidikan daripada peringkat prasekolah sehingga ke peringkat menengah. Contohnya, tadika swasta, pusat tuition, pusat kemahiran, sekolah menengah persendirian Cina dan sebagainya. Manakala untuk IPTS iaitu institusi pendidikan tinggi swasta ialah menyediakan kursus kepada lepasan SPM, STPM, Senior Middle 3 dan sebagainya, iaitu untuk mendapatkan sijil-sijil asas mereka. Baiklah, seperti yang sedia maklum, sektor pendidikan swasta semenjak akhir-akhir ini semakin berkembang dengan pesat. Jadi menurut Datuk, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan pesat ataupun perkembangan pesat yang berlaku dalam sektor pendidikan swasta ini? Baiklah saudara, jika ditanya tentang mengapa sektor pendidikan swasta di Malaysia semakin bertambah pesat sejak kebelakangan ini, jadi kita berbalik semula kepada sejarah, iaitu faktor pendemokrasian pendidikan menengah, di mana semua pelajar yang gagal mencapai tahap minimum dalam peperiksaan sekalipun berpeluang untuk menghabiskan sekolah sehingga ke tingkatan 5, iaitu sampai ke peringkat SPM. Jadi permintaan sosial ke atas pendidikan tinggi semakin meningkat. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak mampu untuk menjadikan peruntukan yang banyak kepada IPTA. Jadi ia menyebabkan pendidikan di IPTA semakin terhad. Jadi wujudlah IPTS ini untuk menampung sebahagian besar golongan pelajar yang tidak mampu menempatkan diri di institusi pendidikan tinggi awam ini. Jadi disebabkan itulah perkembangan pesat yang berlaku di sektor pendidikan tinggi swasta ini. Tetapi walau bagaimanapun, saya mendapat tahu yang kerajaan turut campur tangan dalam pengurusan IPTS tersebut. Jadi macam manakah atau bagaimanakah bentuk campur tangan kerajaan dalam pengurusan IPTS tersebut, Datuk? Memang benar itu. Kerajaan juga turut campur tangan dalam pengurusan IPTS. Yang pertama ialah Jabatan Pendidikan Swasta, di mana ia untuk memastikan dasar perancangan dan hal itu selaras dengan dasar pendidikan. Seterusnya melalui akta dan juga perundangan. Contohnya Akta Pendidikan 1996. Ia menyaksikan akta pendidikan ini mengawal ke atas semua jenis peringkat pendidikan di Malaysia, termasuklah IPTS itu sendiri. Selain itu, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 iaitu bertanggungjawab atas penubuhan institusi pendidikan swasta termasuk kampus cawangan, bukan di kampus induk sahaja. Selain itu, permohonan untuk naik taraf kolej ke universiti juga dikawal oleh kerajaan. Jadi di situlah kita nampak pengurusan IPTS turut dicampur tangan oleh pihak kerajaan juga. Terima kasih, Datuk.
Okey, sekarang kita beralih pula kepada saudara Ahmad Rodi. Okey, secara dasarnya, adakah anda bersetuju sebagai seorang graduan daripada IPTA, iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam? Adakah anda bersetuju bahawa dengan wujudnya IPTS ini, peluang pekerjaan dalam kalangan siswazah ataupun graduan daripada IPTA ini semakin mencabar? Dengan arti kata lain, kadar pengangguran siswazah daripada IPTA ini semakin tinggi berbanding dengan graduan daripada IPTS. Ya, IPTS boleh menyebabkan pengangguran dalam kalangan pelajar IPTA kerana perkara ini dapat disokong oleh kajian statistik pengesanan siswazah tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Berdasarkan statistik tersebut, sebanyak 52% graduan IPTA daripada 51.580 pelajar telah mengalami pengangguran berbanding dengan pelajar IPTS yang cuma menganggur sebanyak 48%. Namun, peratusan dan juga jumlah pengangguran ini tidak termasuk pelajar-pelajar IPTA yang lain seperti Politeknik, College Community, dan juga program ILKS. Tetapi walau bagaimanapun, sumbangan IPTS dalam kemajuan institusi pendidikan di Malaysia lebih terkehadapan tidak boleh dinafikan. Jadi menurut pandangan anda, apakah sumbangan yang ada pada IPTS tersebut? Yang pertama, IPTS boleh melahirkan golongan pekerja yang mahir dan juga golongan profesional. Hal ini kerana IPTS lebih mendedahkan pelajar-pelajarnya dengan latihan praktikal untuk mempersiapkan pelajar-pelajar mereka ke alam pekerjaan, memenuhi kriteria pasaran kerja dan juga memenuhi kehendak majikan mereka. Yang kedua, IPTS boleh menyediakan peluang pendidikan tinggi kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat tempat di IPTA. Oleh itu, mereka boleh menjadikan IPTS sebagai alternatif untuk mendapatkan pendidikan di peringkat pengajian lebih tinggi. Yang ketiga, IPTS boleh menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan. Kewujudan IPTS di Malaysia boleh menarik pelajar-pelajar tempatan dan juga pelajar-pelajar daripada luar negara untuk menyambung pendidikan mereka di IPTS di negara kita. Kita juga sedia maklum di Malaysia terdapat beberapa IPTS yang sangat-sangat bagus untuk menyambung pendidikan seperti Universiti Teknologi Petronas, UTP, Taylor's University, Multimedia University, dan juga MSU. Selain daripada itu, IPTS di Malaysia juga ada melakukan program usaha sama dengan beberapa universiti di luar negara, seperti daripada negara seperti usaha sama antara Malaysia dengan universiti daripada Amerika Syarikat, universiti daripada United Kingdom, dan juga universiti daripada Australia. Yang keempat, IPTS boleh meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris untuk pelajar-pelajarnya. Seperti yang kita tahu, IPTS telah menjadikan bahasa Inggris sebagai medium utama mereka di dalam kuliah, peperiksaan. Mereka juga berkomunikasi dengan para pensyarah mereka menggunakan bahasa Inggris dan segala bahan rujukan juga dalam bahasa Inggris. Oleh itu, dengan pendedahan mereka kepada bahasa Inggris, mereka boleh meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris mereka ini daripada semasa ke semasa. Karena seperti yang kita tahu, kemahiran berbahasa Inggris ini sangat penting pada masa kini, karena kita perlu mahir menggunakan bahasa kedua ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negara, terutamanya dalam urusan kerja dan urusan diplomasi. Jadi begitulah saudara, pandangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga saudara Ahmad Rodi. Jadi setakat ini saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita berjumpa di lain ketika. Assalamualaikum.